Hello, hello. Hello. Okay. Dah. Dulu mana dulu, Wing? Ya, Dah export dah. Dah export belum? tengah buat lagi ni. Oi. Okey, tak apa. Ya. Sambil buat tu Main Dan punya dulu tak apa. dan ni lah. Okay, Dan, kita dulu. Okay bro, ni screenshot saya. Lepas tu yang merah-merah tu semua waiting hall. Yang ungu tu yang kalau ikut kita buat SOA hari tu untuk yang important thing lah dalam terminal. Yang apa? Yang benda penting dalam untuk terminal. Yang color ungu tu. Apa tu? Tapi saya lupa nak label. Apa tu benda penting dalam terminal? Okey, kalau macam yang depan tu, yang kecil depan sekali lobby, yang belakang dia sikit. Kecil yang depan belakang sekali. sikit. Yang ni? Ha, Okey. this entrance lah. Ha, tu entrance. Lepas tu yang kecil belakang dia tu information counter. Ya. Oh, okey ya. Yang ni lobby. Ha, Saya kejap. Sekejap jadi kalau lobby kita color kat bro. Kita Color pun sekejap. Okey, dalam plan dia sebenarnya semua sama je. Kalau dalam plan ni dia ikut macam mana kita punya presentation drawing lah. Tapi every single line dalam plan semua ada meaning. Semua ada maksud dia. Every single line. Single line, double line. Biasanya kalau contoh macam ni kan. Yang ni biasanya kalau macam ni mungkin dia boleh, yang ni dia masuk, dia boleh masuk step. Kan? Macam step up apa kan. Sebab dia kalau sama dia tak akan macam ni, dia bukan macam ni, dia akan flat je. Maknanya okey, lepas tu yang ungu. Jangan. Okay. Okey, lepas tu? Lepas tu yang dua ungu dekat bahagian waiting hall tu, yang slender sikit tu tiket counter, yang tebal sikit tu. Yang ni? Itu tiket counter. Yang tebal tu tiket vending machine. Okey. Yang ni adalah apa ni? Ini adalah apa? Ground floor kan? Ni ground floor. Okey. Yang ni? Yang tu driver rest area, sebelah dia toilet. Oh, banyak ni label yang tak ada ni. Okey, tak apa. Ya, hari tu saya komen dan apa? Itu bro suruh buat dalam SketchUp dulu, buat jadi blok-blok kan dia. Lepas tu bubuh dulu dalam plan. Macam hari tu macam Tengok mana? dia. Hari tu dia negara apa? Saya dengan Ipair. Apa lah. Alamak, tak ada nama pula siapa ni. Ni bukan. Nama ni siapa ni? Ni bukan Ipair Ni Ipair lah kan? Ni Ipair. Kan, tu Ipair. Ni. Tu. Oh, yang ni. Okey, alright. Oh, macam ni lah dia. Okey. Ya. Alright, okey. So, saya nak kena komen secara ni dulu. Satu, anggarannya, total ni, yang ruang dalam ni semua dah ikut SOA. Okey. Tapi ruang yang kelabu tu ikut tak? Yang kelabu, yang mana? Yang ni. Yang banyak tu.
Yang banyak ni adalah apa? Circulation. Yang banyak tu circulation. Tapi macam banyak sangat pula. Macam ni tak? Okey. Masa kita buat SOA dulu, circulation saya kata, yang circulation saya kata berapa persen? 80%. Ha? Itu Mary salah. Madam Syala mula-mula dia minta 20. Lepas dia fail discard dapatlah 30. Okey, kita tengok sekali benda ni. Agak-agak circulation ni berapa persen? Itulah masa macam 50% lah. Kan? 50%. Hmm. Kalau yang ni? Lebih 50 tak? Yang ni uh, 30 ke 40% lah. Sebab dia ada void tengah tu. Yang putih tu. Yang ni? Yang Okey, tak apa. tu So maknanya total ni lebih daripada 30 tak? Lebih daripada 30 ke lebih daripada 40? lebih daripada 40. Okey, cadangan saya macam sekarang ni memang dia ikut sebiji building line yang dulu kan. Okey. Okey, then kena adjust balik. Jangan kecilkan banyak. Sebab kena tahu okey, kita buka balik dekat SOA kita buka balik kat SOA then okey, kalau kita tengok ni then ada JF 1456 1456 90 447 87. Okey, so sebenarnya untuk ground floor tu 1456 ni kita ambil 30% daripada ni nak senang lah. Tapi batu kena pandai-pandai lah. 1456 ni untuk guideline lah. 1456 dapat 30%. 30% berapa lebih kurang? 428 lebih kurang 42 kan? 146 lebih kurang 300. 1456 mana 30% lebih kurang hilang 3 436 436 square meter. Square meter. Itu escalation. Ni total JF kan floor. 436. Agak-agak biru ni pun dia 436 tak? Dia separuhan. Maknanya tengah hitam dia yang ni lebih kurang separuhan biru ni. Biru pula kelabu. Kelabu ni. Lebih kurang 700. Bukan 700. Kalau separuh daripada plan ni, maknanya plan ni saya anggarkan ikut adalah total JFA ni 1456. Sebab masa buat SOA ni, tak masuk circulation lagi. Kan? So maknanya dalam kes ni circulation dia lebih kurang 1456. Yang ni saja total dah 2800. Tahu tak? So apa yang okey, so sekarang apa nak kena buat? Sekarang ni nak kena sebab sekarang ni banyak ruang yang redundant ni. Perlu ke ruang besar macam ni? Untuk laluan. Ruang macam ni. Perlu ke? Sebab dia dah memang waiting hall. Waiting hall ni untuk apa? Itu saya nak buat untuk arrival dengan departure. Benda tu dia kena, okey, dia memang boleh buat tapi benda tu kena tunjuk kena buat ikut SOA yang sedia ada. Sebab kena tahu kita ada limitation dekat 3000 kan. Kita ada limitation dekat 3000. So kita memang tak boleh over design. Dia walaupun design kita ni kira cantik macam mana pun, tapi kalau kita dah exceed klien punya limit, klien punya budget, benda tu tak boleh go. So kalau yang ni dia memang kita dah tahu lah klien punya requirement adalah 30% circulation kan. So memang kita kena follow lah 30%. Okey. 30% ni tambah tolak lah. Klien dia biasanya benda ni dia reliable lah, tapi biasanya tak jauh lah. Kalau minta 30 mungkin dia boleh pergi sampai 27 ke dalam 35 yang tak jauh. Tapi dia tak boleh over, dia tak boleh, dia jangan terlebih kurang ataupun terlebih banyak macam tu lah. Biasanya lah kalau macam tu.
So sekarang ni to be honest, sebenarnya bila macam ni saya tak boleh nak comment in detail lagi. Sebab apa? Dan kena adjust ikut circulation yang betul. Bila cakap dia maknanya sebab nanti saya akan komen susunan, tapi sekarang ni saya tak boleh komen susunan lagi sebab circulation dia oversize. Bila circulation oversize ni kita tak boleh nak komen sebab nanti bila adjust benda tu akan adjust. So nanti saya komen pun tu tak ada function lah. Kalau perasan, sebenarnya yang ni yang saya komen dekat semua budak minggu lepas. Tu yang tak tengok video itu, at least tengoklah sikit seorang yang lain. Penat saya record. Korang tahu tak video YouTube sekarang, saya siap edit lagi depan dia tu. Tengah tak ada kerja. Banyak kerja. Di intro tu ke? Dia intro tu. Ingat senang ke? Dia senang tapi pasal dia berat. Dia senang tapi pasal dia berat. Itu yang buat dia annoying sikit. Lepas tu nak kena combine Zoom tu. At least tengok dia at least bukan nak tengok semua tau. Tengok sebab ni exactly benda yang sama. So benda tu dah jadi sayang. Tapi tak apa. Minggu ni pun ada yang Mayah apa tadi? Mayah pun still macam ni lagi. Syam pun macam ni lagi. Tapi Syam memang tak pernah tunjuk. Dia setelah sekian lama baru tunjuk balik. Sebab internet dia dah okey dah. Yang lain dah start kurang dah dia punya circulation. Tapi ada yang terlebih. Tapi terlebih pun terlebih sikit. So macam boleh gagal lagi lah. Tapi yang ni kita kena tahu kita kena main ikut SOA. Itu yang kenapa kita buat SOA. Dan requirement kita 30% circulation, 30% circulation lah yang kita nak kena bagi. Lepas tu macam ni, macam lobby apa semua memang dia masuk dalam circulation lah. Lepas tu dia plan ni okey. Untuk plan memang untuk sekarang ni tak apa. Kalau lagi bagus kalau plan ni kalau boleh tunjuk petak-petak ni tapi tunjuk sekali dia dalam side plan walaupun kosong. Buat side plan yang lama tu. So kita nampak connection dia tak, macam mana jalan dia, tiba saya nampak services dia macam ni, loading bay dia macam ni, supaya saya nampak benda tu. Benda tu dah ada kan, tinggal nak overlay masuk je lah. Masuk dalam yang side plan yang dulu tu kan. Cuma yang ni memang dia nak kena repair dulu. Sama juga dengan yang ni, sebab saya tak boleh komen in detail lagi. So kita tengok contoh yang lain sekejap. Memang tak ada pun yang kira macam boleh dibanggakan, dia belum ada lagi lah. Dan dia tu nama pun klik kan. Nak tengok siapa grup di bla-bla itu. Tengok empat apa. Saya tengok dia lah. Grup satu siapa lah? Satu Syam. Betul tu, grup satu Syam. Asal saya punya mouse dia macam payah nak tekan lah. Yang ni pun, yang ni dia dah start kecil kan. Dia tak nampak sangat sebab dah conteng. Tengok dia punya, tengok circulation dah start kecil. Tapi ni pun banyak asal lagi lah. So dia dah start kecil-kecil kan lah. Sebab dia kita kena main. Kalau tak dulu asal semua ikut berlink lain yang master side plan tu. So benda tu kacau sikit lah. So benda ni dia nak kena jalan. Okay. Yang ni penting tau. Sebab kalau yang ni tak ni nanti kita tak boleh proceed yang proper punya floor plan lah. Sebab yang ni dah masuk kali kedua lah. Lepas tu saya plan untuk hari Khamis. Minggu lepas hari Khamis saya harapkan korang datang klik. Kan saya kata open lah, siapa nak klik lah. Alam seorang pun tak datang. Balik. Azam kira yang boleh dimaafkan Azam seorang lah. Pasal dia balik hari tu. Yang lain kira macam alhamdulillah tak ada. Tapi ada juga lah hari Jumaat ada jing dengan Balkis. Dengan apa?
hari Ahad ada 3. Tentulah. So, sajalah saya tak nak usul dengan ingat nak tengok kau punya inisiatif kan. Boleh datanglah tanya. Aduh, ribut. Bukan datang. Bagilah WhatsApp lah waktu kita Zoom lah. Tanya. At least tanya sikit, bukanlah nak klik detail apa tak. At least tanya okey tak kan. Bukan. Sebab kalau nak tunggu seminggu lambat. Sebab sekarang ni tengok kita dah 12 hari bulan 5. Kita punya target macam Azam punya target daripada itu. 1 Jun tu kita dah siap floor plan. Siap floor plan. Okay. So kita tengok progress yang dah siap floor plan. Ada 2 weeks lagi. 2 weeks. Ni apa ni? Salam dah masuk. Ni macam nak start kelas betul lah tadi. Semangat dia tu. Tapi tu tadi tanya macam kau memang tak ada kelas lain kan. Orang kata memang design je. Memang apa? Memang banyak kelas macam dah start betul. Semua nak test betul-betul punya test. Ni pun tak ada label ke? Ni guna apa? Revit ni? Saya pakai Revit. Susah sikit nak label dia. Senang sikit nak label. Mana label? Tak susah nak label. Yang susah nak label Susah. Bukan pakai nak Revit. insert teks. Revit tak ada teks? Tak nampak. Rasanya selama ni saya pakai memang tak pernah label dalam Revit. Saya label semua pakai AI, pakai SketchUp. Pakai PS. Photoshop. Okay, yang ni pun okay. Ni nak kena. Okay dah ni, kita tengok Azam punya dulu. Sekejap. Azam itu ada? Itu hari Isnin tunjuk apa? Hari Isnin itu saya tak ada. So hari Isnin itu kan saya ready nak balik. Itu yang kredit Sarai je. Lepas tu hari Khamis tu baru saya balik. Oh, okay, betul. Saya pun hilang ingatan. Okay, cerita. Okay, so perjalanan saya start daripada kalau beringat saya punya hari tu, saya asingkan bus arrival intercity dengan arrival local and apa tu? Local tu lain. So dekat belah kanan sekali bus ni apa tu? Orang yang naik bus yang baru arrive ke terminal dia akan masuk ke dalam. Jom. Saya lupa pula. Saya biasa sekalikan file. Okay. Apa tadi? Kanan ni tadi? Okay, yang belah kanan tu, yang belah kanan sekali kan arrival untuk intercity punya bus. Okay. Jadi siapa yang baru sampai tu dia akan lalu dekat tangga jejantas depan tu, dan kemudian baru dia akan masuk ke dalam main building. Ni jejantas ni? Jejantas tu saya dah kira dah buat apa semua, dah lebih 6 meter lah, lebih daripada minimum requirement height untuk bus lalu bawah dia. Dia punya jalan dia satu-satunya jalan yang ni Satu-satunya jalan, sebab kalau buat dekat bawah tu tak ada ruang lagi nak letak jantas. So setakat ni saya letak satu tu je lah. Bukan maksud saya satu-satunya ni bila orang arrive ni dia memang kena lalu sini lah. Memang kena lalu situ, baru dia akan masuk ke main building. Kalau dia tak nak lalu dia kena duduk belah sini. Dia situ. Tak ke mana lah. Memang dia kena naik tangga? Memang dia kena naik tangga. Cadangan sebelum ni nak buat underground punya tu, tapi bila fikir kerjanya nanti nak designnya susah. So that's why saya buat jejantas. Tapi macam ni lagi tak ni. Tak kita kena berapa tinggi ni? 6 meter? 6 meter. Saya dah ambil kira untuk laluan bas dekat bawah tu untuk pergi kan stesen sebelah platform sebelahnya kan bas untuk apa tu local dengan feeder bus. Itu kita kira laluan bas je, laluan orang. Kesian juga orang ni. Dia bukan bas apa. Orang satu kita kena consider.
orang bila naik, okey Azam naik bas itu kan. Aha. Naik bas bawa PC kan. Bawa PC kan. Tapi turun kat balai polis lah. Betul lah, tapi bawa PC kan, Wow, easy. Imagine Berat kan? Imagine daripada Kelantan ni. Daripada Kelantan datang nilai ni, tiba-tiba kena bawa PC tu turun tangga. Ni tangga banyak tu. Contohlah. Dia bukan pasal turun tangga, tapi dia boleh nak buat macam ni, tapi dia kena ada, at least kena ada alternatif lah. Mungkin nak kena ada escalator kat ke, nak kena ada lift kat ke. Sebab yang ni adalah jejantas dalam bangunan. Kadang kita tengok jejantas MRT pun dia ada lift, dia ada tangga, dia ada escalator kan. Faham. So benda tu tak ada masalah sebab yang ni apa sebab Yang besar-besar tu, itu macam platform ketibaan untuk setiap satu bas ni. Kiranya bila dia masuk kat dalam tu. Yang ni platform bas masuk dalam ni? Bukan platform, sorry. Ni orang kan? Balai ketibaan lah, arrival hall. Arrival hall. Cumanya saya pun tak pasti nak isi apa lagi dalam tu. Besar ni? Indoor ke outdoor? Gaya ni indoor. Memang indoor. Tapi yang ni tak tahu lagi nak isi apa. Yang ni memang ada dalam SOA? Itu memang ada dalam SOA, arrival hall. Sebesar ni? Sebesar tu tak pasti. Tak pasti. Yang sebab tu saya ambil kira sepanjang bas tu je lah. Mungkin sebenarnya arrival hall sebenarnya mungkin dia sebenarnya macam ni rasanya. Yang ni open lah, boleh je, tak ada masalah. Lepas tu mungkin lah yang ni pun saya rasa ada masalah sama macam dia juga ni. Circulation lebih. Dengan tak check dekat, kalau satu je saya tanya tu. Yang ni pun tak kena dekat SOA punya ni. Tak check kan? So benda tu jalan check. Kalau untuk size apa semua tu saya check. Contoh macam counter, elevator, tanda semua tu kan. So tujuan saya buat macam ni, mula saya letak dulu berapa banyak building based on SOA. Kemudian bila dah letak semua building, baru saya akan kecilkan balik ruang tu mengikut ruang-ruang dekat plan yang saya dah buat. So letak dululah apa yang dalam SOA, baru kecilkan circulation. Tapi ni belum kecil lagi kan? Belum kecil lagi Cumanya tengah skillkan lagi lah. Okey, saya rasa kena kecilkan dulu. Kita kena jumpa balik hari Khamis dan Azam. Boleh tak? Boleh. Masalah. Hari Khamis bagi cuma dia sebab ada benda-benda yang gini kan. So alang-alang saya tak boleh nak buat, tapi saya rasa benda ni dia pening. Kau nak kena tambah agak-agak. Yang ni bawah ni bas nak lalu kan? Bas nak lalu, yes. Okay. Yang ni agak-agak macam ni structure dia? Structure dia kalau tengok dekat dalam. Yang tu baru macam tinggi 3 meter saja. Baru 3 meter ke 4 meter. Apa tinggi tangga? Tinggi tangga tu. Yalah, maknanya dia punya beam yang kau bawah ni bas nak lalu ni. Faham tak? So macam mana structure dia? Dia akan ada tiang ke ataupun dia overhang ke? Overhang ke? Kalau overhang, tangga payah nak buat macam ni tau sebab ada kona-kona ni. Sebab dia punya beam akan pergi du. Salah. Dia macam ni, dia start sini. Ten. Macam mana kona dia tu? Betul kan? Lepas tu macam ni. Betul lah. Turun belah sana. Habis poning lah tengok dia punya tangga ni macam ni. Agak-agak yang ni. Sebab kalau, kita dengan tinggi tu lah. Meter tu. Dia kalau macam ni, kita tak boleh nak buat tiang ujung-ujung. Ni berapa banyak tiang kat kona ni mungkin kena tiang. Ni tak apalah satu lah. Mungkin sini ada satu lagi, sini ada satu. Kalau tangga straight flight ataupun tangga yang memang simple, kita boleh naik satu ataupun tangga macam ni, dia buat apa dia? Macam tu. Kalau cuma kalau spiral tak sesuai, pasal spiral ni dia tak boleh consider dalam bomber punya tangga. Dia confusing. Okay, so cadangan saya sebenarnya tak perlu pun nak buat dekat luar. Okay, kita ada ruang ni yang besar.
Ataupun kalau nak buat panjang, okey. Buat je lah tangga kat sini. Bas akan lalu terus ke kanan? Ke kiri? Dia kalau ikut sebenarnya bro, dia akan masuk ke dalam tu sebab tu jalan, sebab tu parking bus ni macam tu. Bas akan daripada sini ke sini? Ya. Oh, saya salah lah ni. Okey, alright. Cakap lah salah. Tak apalah. Tadi pun nak tunjuk tinggi kan, faham je. Oh, dia macam ni. Lepas tu dia pusing balik Lepas tu dia akan masuk roundabout, lepas tu dia terus pergi ke dia akan terus pergi ke pukul 9. Dia tak pergi belah sana. Tak nampak sangat. Pukul 9? Sini? Dia akan pergi ke belah kiri. Dia akan pergi ke belah kiri, yes. Pukul 9 kita lah. Pukul 9 Ya, kita. okey. Zam, yang ni kena check balik demi turning radius ni. Yang ni jalan apa? Tu je memang jalan bas. Yang ni apa? Ni line apa? Yang atas itu Ni line apa? line apa? Itu line platform. Platform dia, yang ni line dia kan? Yang ni line jalan dia. Cuma okey. Yang putih. Platform adalah yang ni kan, betul tak? Kan ke? Platform yang tu. Maknanya yang ni adalah jalan lah. Dia jangan bagi confusing tau dulu ni. Okey. Biasa tengok tak gambar yang pintu terapung? Pintu terapung, Yang tu sebab itu salah drawing lah. Okey. Walaupun patutnya kontraktor kena check. Walaupun kontraktor dia tak tanya pun, walaupun dia buat, dia bukan salah dia. Itu salah kita. Sebab kita buat macam tu ke, dia tercopy benda tu, dia terpaste, dia tak perasan apa kan. Sebab dia buat. Dia adalah profesional yang buat benda tu kan. Walaupun benda tu daripada awal tak logik. So benda ni, patut saya perasan turning radius ni macam kecil. Yang ni saya rasa macam ni kena check balik turning radius dia. Saya pun tak tahu. Okey. Nampak sempit tak? Dia nampak sempit sebab saya nampak parking bus sini tau. Dia tak, sebab roundabout tu dia mengecil ke dalam, dia bukan berkembang keluar dia punya turning tu. Mengecil ke dalam. Dia curve. Dia bentuk macam ni. Dia curve dia macam tu. Kalau Okay, curve roundabout. Ni nak senang sebenarnya bila kita buat turning radius ni. Guna balik yang turning punya diagram yang dah ada tu. Tampal balik kat sini. Benda tu dah ada kan? Benda tu dah ada dah. Yang turning radius tu letak balik kat sini. Scalekan dia betul-betul letak balik kat sini. Tengok macam ni. Dia langgar ke tak langgar? Kalau langgar tu maknanya memang kacau lah kita punya ni. Bus ni dia kita kena jaga escalation dia sebab dia salah escalation dia rosak semua. Sebab bus ni bukan macam kereta, dia bangunan panjang tau. Imagine kalau dia masuk dan sangkut. Jenuh. Kalau sangkut bukan dekat bas sangkut tau, dengan lori pun sangkut. Dengan bomber pun sangkut. Tapi lala bila sangkut, kalau bas sangkut memang terminal tutup lah. Kan? So yang tu nak kena check. Okay, lepas tu yang ni, yang saya punya ni tadi, why not buat je tangga dengan escalator, start je daripada situ. Tak perlu nak buat dekat luar. Maknanya yang dekat luar ni, kalau nak buat yang memang dia straight dia. Ya, faham. Nampak dah. So lagi senang. Maknanya sini naik sebab benda ni besar, bukannya besar. Maknanya diorang jalan lah. Maknanya boleh ada tangga, boleh ada escalator. Lepas tu hujung sini ada lobby sikit, lepas tu ada lift. Kena pandai susun lah lift untuk naik atas kan. Sebab ramai orang, dia naik bas ni pun bukannya semua orang ada duit. Ada yang tak ada duit kan, ataupun ada yang sakit. Itu pun tak tahu, bukannya semua student. Ada yang lutut sakit, apa memang tak boleh naik berlebih pada tingkat. Ada juga. Memang ada orang macam tu. So kita nak cater lift escalator untuk orang macam ni lah. Kalau tangga je memang parah. Tak boleh. Dia kalau tangga semata-mata memang tak boleh. So benda tu kita kena smoothkan perjalanan. Orang mungkin nak kena masuk lah. Mungkin boleh lah kalau nak buat panjang sikit kan. Okay, buat panjang. Tapi bila yang tu panjang, jap. Soalan saya, kalau kita ada sediakan escalator, saya buat tangga ni sebabnya nak ikut sebabnya ikut requirement bomber lah kan, kena ada tangga. So kalau saya sediakan escalator, tangga pun kena buat juga. Kena.
Tangga ni in case terbakar ke, blackout ke apa. So still kena sediakan juga lah satu ruang lagi untuk tangga. Kena. Better. Dia memang kena macam contoh macam kita tengok MRT lah. Tangga dia. Dia pun kena tahu dia memang, dia macam mana. Kita buatlah alternatif macam mana pun, tapi yang basic kena ada. Sebab kita kena imagine benda tu terbakar, benda tu blackout, benda tu tak boleh pakai. Maintenance rosak. Sedangkan lift dekat Tamidi tu berapa kali rosak kan. Tak masuk tiba-tiba kes eskalator ni ada orang masuk dalam lagi kan. Jadi location tangga saya kena dekat dengan eskalator lah baru dia efisien. Tak semestinya, tapi sebab dia nak bawa ke kawasan yang sama, daripada satu base yang sama pada platform yang sama kan. So kenapa nak kena jauh-jauh? Sebab orang naik tangga memang nak kena naik tangga, orang naik eskalator memang kena naik eskalator. Memang ada orang yang memang akan lagi prefer naik tangga. Sebab ada orang memang nampak tangga tu sebagai satu exercise method lah, memang ada. Dia memang tak naik eskalator, tak naik lift. Saya pernah jumpa. Even dekat MRT yang kena naik sekali naik tu lebih kurang 3-4 tingkat tu, dia memang naik tangga. Kental bro, saya pernah naik sekali, tu yang lain saya naik eskalator. Macam Tamidi lah, awal-awal masuk musim tu sembang dengan King kan. Kita kena naik tangga ni hari-hari kan. Adam. Lengur. Lengur naik atas mengah kan. Naik lift kan. Lain kali lift rosak lagi kuat. Tapi memang ada. Macam Haji. Kadang-kadang korang akan tengok dia naik tangga kan. Tak perasan pula. Macam Haji. Sebab tak tahu dia kata nak exercise sikit apa semua kan. Memang ada macam tu. So, itu satu lah. Tapi satu lagi memang paling penting pasal yang faktor bomba tu lah. Sebab dia walaupun bagilah ada jalan lain, ada tiba ada travelator bagi semua, tangga mesti kena ada. Tapi susun lah kalau nak buat dekat-dekat, kalau nak buat sebelah-sebelah, susun lah bagi elok. Macam tangga dengan eskalator macam ni kan. Allah. Contoh satu tangga, satu eskalator. Mungkin tangga kita nak, eskalator ni tak panjang sangat. Tangga yang panjang. Betul ke? Yang panjang tangga ke eskalator? Bukan sama panjang ke? Tak. Biar pandai-pandai korang. Tapi eskalator korang kena check, eskalator dia ada dia punya Degree dia. Kalau kau check 30 ke 35 darjah lah. Kena tengok supplier. Nanti korang cari lah, korang Google lah supplier. Supplier eskalator Malaysia. Korang tengok lah degree dia. Tadi ada saya buka tadi dengan tu. Dengan Otis tu lagi tu bro. Yang ni Tachi. Yang ni 35. Dia ada yang lebar 1000, ada lebar 1002. Dia punya degree dia 30 ke 35 darjah. Hitachi. Tak tu Hitachi dia kata. So buat ikut tu lah. Sebab biasanya kalau benda-benda supplier ni memang kalau yang nak buat memang dia dah ikut ISO lah. Memang dah ikut bomba punya, dah ikut sealing semua kan. Especially yang brand besar macam ni. Memang dia tak buat yang tak senonohnya. Itu. Lepas tu yang lain saya rasa kena kecilkan dulu escalation dia dah. Baik. Yang ni pasal saya komen, pasal saya ternampak kenapa ada tangga ular lah kat sini kan. Dia boleh nak buat kalau bawah tu tak ada apa, tapi bawah ni pula dia ada bas nak lalu bagi semua, dia tak. Dah. Dia kurang sesuai lah. Baik. Korang ada appointment dengan saya hari Khamis ni pukul apa? Ada siapa-siapa lagi hari Khamis ke kita orang berdua je? Hari Khamis ada Tika, ada Maya. Tika dengan Maya. Diorang pukul? Tak tahu lagi. Sebab tadi Tika dengan Maya grup lain-lain. After dia orang tak apa. Jangan after orang. Tak nak. Mana? Saya nak timing yang G2. Persis. Then kena accommodate.
Tapi sebenarnya pagi je selesa tau sebenarnya. Pagi, proses pagi. 11. Kalau kau jadual macam hari ni juga, kalau mula pukul 8. Tak, sebab kami ni dia tak, dia saya nak buat macam minggu lepas, dia tak wajib lah. Siapa nak jumpa. Yelah macam tu lah. Tapi sebab ada Maya dengan Tika tu kan. Kayaknya kalau Maya dengan Tika start pukul 8, kita orang after that pukul 11, pukul 10 macam tu. Okay, macam tu tak apa, nanti saya, macam tu okay lah. Nanti saya buat list balik dalam dulu. Ya, okay. Tapi confirm kau ikan tau. Saya nak kena tengok balik kau punya. Baik. Boleh? Saya dalam. Boleh. Kejap tu kecil kan sikit. Jangan, tapi lagi saya share malam sikit lah. Nak kena combine tu video sambung-sambung. Korang punya paling pendek ni. Oh iya ke? Biasa paling awal yang paling panjang. 3 video combine. Nak kena combine pun makan masa lah. Dia tak apa, kau buat dulu. Hari Khamis ni kita ada appointment lain. Tak perlu yang nak detail-detail sangat pun sebab saya nak tengok dia punya secara, tapi dia tak detail tapi dia proper. Ni proper scale, proper size. Proper label kena label kali ni. Okay. Label kena sebab saya nak tengok dia punya flow dia sekali, macam mana dia zoning, macam mana dia punya placement spaces dia. Sebab itu semalam ada yang semalam ke tadi ada yang toilet dia flank fasad ni toilet. Faham tak? Dia bukan dia tingkap toilet tu dekat depan kan. So tak kena lah. Lepas tu saya ingatkan balik macam kita masa dekat Melaka tu, kita kan masa lepas pergi TNB punya substation tu, kita kan ada lalu tepi toilet tu kan, tengok macam mana bau dia. Memang cemerlang je kan. Kita memang public toilet ni kita jaga macam mana pun, kita payah nak kontrol. Sebab dia berkaitan dengan cara orang pakai kan, orang lain-lain. Bukan semua bersih kan. Kalau toilet rumah kita boleh kawal. Melainkan kita memang teruk tu toilet rumah bau. Kan? Tapi kalau biasanya kita boleh kawal kalau kita pakai sendiri. Tapi kalau toilet public, memang payah lah. Kita kena prepare for the worst lah. Tiba-tiba contoh macam ni kan. Lobby sini, tiba placement toilet kat sini. Orang mana tingkap ke sini? Contoh lobby sini, mana sini drop off lah kan. So sini orang boleh lalu-lalang, tiba dia mungkin first second month tu okey, boleh gagah je. Tak ada bau kan. Masuk dia dah kumpul kan. Ada yang jenis bersepah, ada jenis tak flush. Memang ada, dia memang ada benda tu kan. Dia memang tak boleh nafi lah. So, macam habis lah, spoil lah. Depan tu. So benda-benda tu yang kita kena tahu macam mana zoning dia, macam mana placement dia lah. Surau kena ada tingkap, kena letak kat tepi. Kalau tak nanti bersama bergempam kat apa semua. Tengok bangunan-bangunan pun kena ada, bilik-bilik kena ada tingkap. Kecuali macam toilet, macam janitor, macam store apa semua. Yang tu tak payah lah. Tu benda-benda tu nak kena consider. Satu lagi, bila buat plan, yang ni paling saya nak bagi tahu, bila untuk hari Khamis dan onward lah, siapa nak tunjuk, setiap plan tu tunjuk sekali dengan simple section. Sebab saya nak tunjuk macam mana saya nak tengok macam mana arrangement tau. Sebab tadi ada yang dia buat plan, sebab kita main dengan 2D je. Kita walaupun sebab kalau kita main plan saja, kita kadang-kadang kita terlepas pandang yang ni berlanggar, overhead ni rendah, yang ni kena. So kalau kita ada simple section, dia bukan section yang detail, masuk beam semua tak ada, tapi dia macam diagrammatic ni section, dia nak tunjuk tempat-tempat tu macam mana. Saya nak tengok sekali benda, sebab benda tu bila kita buat plan ni sebenarnya kita kena fikir sekali macam mana dia punya vertical punya escalation dia sekali kan, pasal dia punya section sekali. Bro, Maya punya drawing tadi, bro tengok macam mana, okey tak? Maya lebih kurang lah sama. Lebih kurang juga Maya dengan Saleh. Sebab setakat ni yang pakai Revit, saya dengan dia je, itu nak tanya dia dulu tu. Sekejap, saya tunjuk.
Ni dua siapa ni? Ini tadi. Ni lah. Maya macam ni. Tapi sebab Maya punya pun sama, saya komen macam saya komen korang. Saya dah share sekali lagi belum? Belum. Oh, patutlah saya shock sendiri punya. Okey ah. Yang ni Maya punya. Sama lah. Sama awak. Dia lagi lah, dia dah punya circulation dia dah letak dah tapi tengok circulation tu dalam guru. Circulation kalau ikut kiraan sebenarnya besar ni lebih kurang. Circulation kan 30%. Tapi tengok besar mana. Dia kalau nak lebih pun jangan lebih yang over lah sebab 30% ni sebenarnya manageable. Dia kita kena tahu macam mana nak main dengan hierarchy circulation. Yang mana perlu besar, yang mana tak perlu besar, yang mana perlu kecil. Kita kena tahu mungkin jalan ni, dia ni berapa orang jalan. Mungkin 2 orang je jalan selisih. So dia 1/5 cukup. Jalan ni tepi pintu ada tingkap. Koridor dia kan, tepi pintu ada tingkap. So jalan dia tak perlu besar sangat. Sebab tingkap tu ada kan. Benda-benda tu dia adalah macam psikologi circulation ni lah. Benda tu yang kita nak kena main jugalah. Yang kita nak kena jaga juga. Sebab kita tak boleh nak tiru TBS lah. Pasal TBS ni memang dia bangunan yang memang bajet dia pun berapa puluh juta, kita tak tahu. Bajet dia pun memang mahal. Lepas tu dia punya bangunan besar. Sebenarnya circulation pun saya rasa TBS ni 50 to 60% circulation. Dia punya konsep macam mall kan. Tapi kita pun bukannya dia boleh nak buat tapi kena pandai main lah. Tapi bro, kalau kata untuk 30%, kita punya case study Melaka Central tu macam banyak juga 50 tu. Melaka banyak. Besar juga kan circulation kita kan. Saya simpan ke tak Melaka punya drawing kan? Saya tak ingat lah. Yang ni kerja korang ke Hasan? Rasanya ada yang betul lah. Melaka besar circulation dia. Itu yang case study. Okay, case study ni kita nak tengok nature dia lah, bukan lagi ada benda kita boleh ikut, ada benda tak boleh ikut. Sama jugalah kalau kita tengok TBS sebab scale benda berbeza. Dan kita ada requirement yang mana benda tu circulation 30%. So walaupun case study kita kata dia buat 70%, tapi kita punya klien 30%, kita kena usahakanlah 30%. Tapi ataupun kita nak convince, tapi dalam kes ni kita tak boleh nak convince sangat pun. Sebab klien tu bukan yang pelopornya orang kan. Kita punya klien adalah project belief. Tapi itulah tapi kalau tanya saya boleh je sebenarnya kalau nak goreng balik project belief tu. Kita kena bagi tahu sebab. Sebenarnya sebab arkitek ni pun sebenarnya kerja dia adalah nasihat kan. Kalau benda tu tak, dia adalah konsultan kan. So maknanya kalau benda tu tak sesuai, mungkin dia boleh ni, mungkin kau boleh keluarkan design strategi pun. Dia bang lah kata sebenarnya patutnya 40%, tapi bagi tahulah sebab apa. Bagi tahu sebab apa. Tapi pada masa yang sama dia tak langgar 300 square meter tu. 3,000 square meter tu. Macam tu lah, sebab kita kena tahu dia ada bajet dekat 3,000 tu. Macam bajet kita tak boleh lawan lah. Melainkan kita nak belajar developer tu untuk buat kan. Ataupun kita nak cagarkan kita punya rumah ke apa untuk developer tu. Untuk pajak bank kan. Betul lah kan. Kita nak gadaikan emas atau apa tu, kita tak tahu lah. Tapi kalau bajet tak boleh ni, tapi kalau in term of yang tu, circulation dalam tu kita boleh main lagi. Tapi jangan buat circulation yang semata-mata circulation lah. Antara circulation yang saya rasa bagus untuk dijadikan contoh, macam Aeon nilai. Circulation dia kadang ada pit stop dia, ada benda apa. Kadang dia ada certain kan, dia ada tempat duduk charge telefon. Dia ada tempat yang memang tak ada kedai kat situ. Bagus kat sini. Macam contoh macam yang tu pun adalah part of waiting area juga. Maknanya waiting area dia konsepnya tu. Dia tak buat waiting area macam tiba-tiba dia tak buat macam KLIA punya waiting area kan. Dia buat macam yang scattered ni, dia buat pecah-pecah. Tapi boleh enjoy. Mungkin tiba-tiba kalau duduk sini dia ada 2-3 option kedai kan. Ada yang dia minum ni, ada yang minum kopi, ada yang ada boba bagi semua. Pandai-pandai dia main benda tu. Kalau circulation yang ni dia dekat yang ni. Kalau stop yang ni dia dekat dengan kedai ni. Stop ni kedai ni. Yang tu pun psikologi juga.
Dan benda tu pun adalah part of circulation juga. Cuma macam mana kita nak main. Cuma circulation tu jangan bagi dia circulation mati, bukan dekat lalu dalam lah. Sebab nak kata lobby pun circulation. Exhibition area yang open untuk lobby tu macam hall apa, atrium tu pun part of, boleh kata macam circulation juga sebenarnya. Sebab dia tak ada spesifik atrium tu apa, dia tak ada spesifik space tu kan. Dan, tapi kita kena kira. So better kita nak letak, kita bagi tahu aktiviti dia apa kan. Benda-benda itulah. So, kita ulang balik hari Khamis. Nanti setakat ni yang ada Dan, Azam, Tikah dengan Maya. Tikah bukan pasal dia tak boleh ni lagi, tapi pasal dia baru jumpa hari Ahad tu. Lepas tu dia blur. Tapi tadi masa dengan Mizah dia ada lah. Cuma dia blur lah tadi, dia nak cerita dia punya. So Mizah seorang. Sebab dia, yang individual pun dia lambat lah tu kan. Bukan lambat, dia kill. Yang saya saja tu lambat ya Ahad. So yang patutnya hari Khamis Jumaat okey lah. Kalau Ahad tiba nanti confirm dia akan kacau Isnin yang 12 lah. Kita pun manusia kan. Kita nak push macam mana baru tahu. Okey, dan Azam ada apa-apa soalan? Nanti saya akan saya plan nak buat wrap up lah untuk 6 grup yang ada daripada semalam. Saya tengah listkan apa-apa yang saya rasa boleh kongsi. Lepas tu nanti saya buat video asing. Sebab saya tahu kalau saya post ke YouTube ni berapa kerat je tengok. So saya akan buat video asing yang nak wrap upkan apa yang kita punya intipati klik 11 dengan 12 Mei ni lah. Di rumah data tak banyak bro. Sembang. Jual ni. Tak boleh lah. Niaga lah, jual lah ayam ke apa. Masak sikit. Pandai masak kan? Niaga lah sikit. Dapat nak bagi target RM50 sebulan lah. Dapat duit data. Gila, meniaga untung RM50 sebulan lah. Tenang kan. Apa lagi? Ada soalan? Dan? Ya. Tak ada? Kau buat dulu. Sebab sekarang ni saya memang tak boleh nak komen lagi. Sebab nanti confirm akan tukar. Sekarang ni kalau yang itu yang saya komen budak ni tak ada satu pun yang sama exactly. So better korang tukar dulu. Sebab dia macam mana circulation kecil semua berubah. Kan? So benda tu korang nak kena adjust balik. Hari Khamis nanti saya tanya balik dalam grup yang confirm siapa-siapa. Lepas tu tengoklah pakatan macam mana hari Khamis ni kan. Okay? Okay. Alright, nanti apa-apa je. Janganlah tunggu sampai hari Senin depan. Lambat. Hari Senin depan dah 18 bulan. Lepas tu 25 tu kita dah kita Raya bila bro? Raya pun tak tahu. 23. Hari Sabtu. 23. Alah, tapi sekarang pun kita haji-haji. Raya bukan kita keluar pun. Tak payahlah keluar. Jaga dah sikit-sikit. Bangi dah start jam lah. Saya pun jam. Orang dah pergi Bangi Central lah. Beli baju raya lah. Bangi ni Boleh. Hijau. Tapi Kelantan, mana raya dalam Kelantan lah. Jangan keluar. Raya di Kelantan je lah. Jangan keluar, jangan bagi siapa family dekat luar balik Kelantan. Risau jadi macam Singapura. Kan? Sebab Singapura dulu senyap kan. Sekarang malam 23,000. Sekarang berapa dah tu? Jom kita tengok sama-sama. Tengok. Sempat tengok ni. Alamak. Bulan ni haji kali. US ni macam tak boleh tengok lah. Tengok US bro. Tengok benak orang-orang dia. Tapi sekarang yang tengah dahsyat ni UK tau. UK pun ni kak. Dengan UK banyak naik ni. UK ni sikit dia punya mati nombor 2. Ramai orang tua sana kot. Singapura 23. Tak tahu lah. Tapi yang main orang tua semua negara main orang tua. Siapa yang bunuh orang tua negara dia? Tak?
Cuma mungkin orang tua ke ataupun orang muda yang duduk dengan orang tua tu yang degil tak degil lah, yang tu lah kot. Saya rasa ikut orang tua, ingat Malaysia ni tak banyak orang tua. Ataupun dia kena bandar yang ramai orang tua duduk, yang tu lah. Kena kampung apa kan. Boleh juga. Macam tu lah kot. Dia bukan pasal negara tu orang tua tu. Itulah, kita jagalah. Okay, dah dalam? Okay bro. Alright. Assalamualaikum. Okay boleh. Selamat buka puasa. Selamat buka puasa juga. Alright.